Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku Mak Don, dan hari ini kita akan sembang tentang sebuah filem ataupun super tele terbaru yang sedang ditayangkan di Astroverse bertajuk Halimun. Terima kasih kepada subscriber lama. Selamat datang kepada subscriber baru. Kalau hamba suka dengan konten-konten yang dihasilkan, jangan lupa tekan button subscribe dan juga button notification so that hamba tak terlepas dengan konten-konten yang aku hasilkan. Okey, hari ini kita nak review sebuah filem baru arahan Muzammil Rahman, iaitu Halimun, yang sedang ditayangkan di Astroverse sekarang. Muzammil Rahman sebelum ini dia pernah mengarahkan filem Private Sapu yang mana menjadi pilihan Finas untuk dihantar mewakili Malaysia ke Oscar, dan juga dia memenangi anugerah lakon layar terbaik di Malaysian International Film Festival, iaitu MyFest yang kelima. Filem ni berkisahkan tentang Zahir, lakonan Beto Kushairi, yang mengahwini Laila, lakonan Nabila Huda, tanpa mengetahui asal usul latar belakang Laila yang sebelum ni. So lepas berkahwin, Zahir mula mengalami beberapa peristiwa yang akan menguji perkahwinan dia dan juga mendorong dia untuk meminta pertolongan kawan lama dia, iaitu Adi, seorang penyelesai masalah paranormal. Filem yang bergenre seram ni dia menggabungkan elemen seram dan juga mistik dari sisi yang berbeza lah. Selama 115 minit ni kita disajikan dengan sebuah kisah yang romantis bertukar menjadi tragedi kerana iblis. Itu orang kata sinopsis pendek dia. Okay, first of all aku nak cakap tahniah kepada Muzammil, sebab kalau hampa nak tahu filem ni bukan filem as in filem yang ditayangkan di wayang. Ni orang lebih kurang orang kata super tele lah, yang mana dia dapat dana daripada Finas untuk dihasilkan, dan syarat dia adalah untuk ditayangkan di Astroverse. Dengan bajet yang sedemikian, dia berjaya mengumpulkan orang kata satu kumpulan di on screen dan off screen yang bagus-bagus, dan menghasilkan satu karya yang kita kata masih lagi bukannya caca merebak. Faham tak? Bila orang bagi satu dana ke hang ni, hang usually orang akan spend most on actors, orang pelakon mahal apa semua ni, and jalan cerita dia berabaikan ataupun jalan cerita dia buat separuh. Most of the producers lah and of the director lah. Tapi ada juga yang bila kita bagi bajet tu, dia berjaya menghasilkan satu benda yang bagus. Pasal aku cakap on screen dan off screen first class. On screen kita ada Beto Kushairi, kita ada Nabila Huda, kita ada Kodi Rashid, kita ada Chabi, pelakon-pelakon yang bagus. Kemudian off screen kita ada Muzammil Rahman sendiri. Kita ada dari segi sinematografi dia Idham Maddin. Aku tak tahu sebelum ni dia buat apa, tapi dia adalah telemovie dengan Q Haidar apa semua sebelum ni kan. Cuma aku rasa lately aku banyak dengar nama dia. Mungkin aku baru explore something, but I impressed with his work. Kemudian kita ada Mohsin Othman dari segi penataan bunyi. Mohsin Othman ni antara penata bunyi yang orang kata harus disebut-sebut lah. Sebelum ni dia pernah buat untuk filem Roh, lepas tu filem Pusaka, lepas tu KLGU Underworld pun tak salah aku ada episod yang dia involve. Dia antara penata bunyi yang bagus dan harus orang kata diberi spotlight. Kemudian kita ada skor muzik yang main daripada Righteous Ng. Dia pemenang skor muzik asal terbaik filem festival sebelum ni, yang mana menghasilkan skor muzik untuk Halimun ni dah, dan OST untuk super tele ni, aduhai, Kabus daripada Afif Tarmizi, sangat-sangat menusuk kalbu, sangat-sangat best. You see the whole thing on screen, off screen memang top class. Dan bila kita sebut top class, aku tak sebut lah pasal bayaran dia, but for me, kalau hang dapat kumpulkan orang macam tu dan juga hang punya skrip still lagi okay, bukan caca moba. I mean, can you imagine kalau hang bagi kat dia proper punya budget? Can you imagine apa yang Muzammil boleh buat? Untuk filem Halimun ni, aku sangat suka dengan skrip dia, sebab on Halimun tu, perkataan Halimun iaitu membawa masuk gaib, tidak nampak. Dia bukan saja menggariskan satu transition karakter ataupun kisah because of benda tak nampak satu je. Dia gariskan banyak benda yang lain-lain semua. Dia gariskan tentang kisah cinta Zahir dan Laila melalui sebuah transition kerana benda yang tak nampak. Dia menggariskan tentang watak Zahir, yang mana walaupun dia Zahir nampak, tapi sebenarnya dia tak nampak pun benda tu, dan melalui satu transition karakter dalam filem. Selain tu dia menggariskan yang tanpa kewujudan benda-benda yang tak nampak ni, yang kita kalau kita tak nampak, kita tak yakin, kita tak percaya. Macam watak Zahir tu sendiri, kita boleh hilang segalanya tanpa kewujudan dia. Contoh, tanpa cinta, Zahir hilang diri. Tanpa iman, Zahir sesat. Nampak tak? Dan kenapa Zahir tu dia tak nampak semua benda ni adalah kerana nama dia sendiri, iaitu Zahir.
Selain daripada skrip dia yang menarik, macam yang aku sebut tadi, sebabkan dia punya belakang adalah orang-orang yang mempunyai hasil kerja yang bagus, sinematografi dia juga aku suka daripada Idham Matin. Dia berjaya bagi satu look and feel yang seram, yang vibe yang seram, dan bila dia nak setting benda tu jadi romantik ke apa ke, dia still ada, tapi dia still insert benda seram. Sebab contoh time mereka duduk atas sofa dengan sembang tu, you see the whole vibe dekat situ adalah orang yang macam nak berdua-duaan saja, nak sembang tentang kisah lama dia. Cuma vibe dia tu seram sebab kisah yang disampaikan oleh Laila tu lah background story dia tu. Dan bila dia tunjuk sesuatu tu, dia nak bagi tahu kat kita kata ada something yang happen. Sebagai contoh dia, scene opening waktu Zahir bertemu dengan seorang pakcik yang sesat tu, which is scene ni adalah foreshadow untuk karakter Zahir nanti. Waktu scene tu, shot yang diambil oleh Idham mostly through pantulan. Dia ambil shot pakcik tu dekat dengan pantulan, menghadap ke depan, tak menghadap Zahir, tapi still nampak Zahir. Apa yang aku cakap by foreshadow watak Zahir nanti, pakcik tu adalah bayangan awal apa yang akan terjadi kepada Zahir di kemudian cerita. Foreshadow dalam filmmaking ni adalah satu pembayang awal yang diberikan oleh penulis kepada penonton, yang diletakkan oleh penulis kepada penonton untuk bagi hint bahawa apa yang akan terjadi atau apa yang hampa boleh expect in future dalam story tu. So dalam scene tu, pakcik tu sesat, muka dia berparut dan dia rindukan isteri. 3 keywords tu hampa kena ingat dalam otak waktu hampa tonton filem ni nanti, ataupun dah tonton, ingat balik, refresh balik. 3 keyword tu ada dekat Zahir. Sebab tu aku cakap ianya foreshadow. Dan shot yang diambil oleh Idham Matin melalui pantulan tu semua menggambarkan bahawa sebenarnya Zahir bukan tengok pakcik tu, tapi sebenarnya dia reflect kepada diri Zahir tu sendiri, macam Zahir tengok diri dia sendiri. So kat situ yang aku kata, you see, meaning something the shot. Sebab tu sinematografi dia aku suka daripada Idham Matin ni. Also my favorite one adalah waktu one shot waktu Laila balik daripada beli groceries tu, and then dia rasuk. That one memang chill. Dia agak chilling, cuma aku agak respect lah sebab hampa boleh buat scene tu waktu petang. Dan aku rasa itu adalah something yang nak bagi tahu dekat orang yang benda tu, kalau dia nak main kacau kita, dia tak kira waktu malam, faham tak? Sebab setengah orang ni dia ingat benda tu main waktu malam ni. Tak ada. Benda tu kalau nak main. Hampa tak pernah tengok orang kena rasuk lepas asar kan. Benda tu kalau dia nak main, dia main. So aku rasa sebab itulah dia buat scene tu petang. So itu adalah shot favorite aku. Seriously, like my favorite shot. Aku macam tengok tu, aku macam wish Nabila Huda, hang bayangkan Nabila Huda nak kena buat karakter macam tu berkali-kali. Contoh kalau one shot tu dia tak puas hati, and then dia terpaksa kumpul energy dia dan deliver the same acting lagi. Aku tak boleh bayangkan lah. And that one is my favorite shot by Idham Matin, and juga my favorite scene, one of my favorite scene dalam Halimun. Selain tu, walaupun kita dah ada vibe yang seram, kita dah ada jalan cerita yang seram, benda ni lebih complete apabila penataan bunyi daripada Muhsin Osman ni lah. You see ya, dia aku pergi tayang perdana dan aku tonton kat situ, dan dia punya speaker all over my ears. So you see ya, waktu dia bisik-bisik, pendamping tu bisik-bisik panggil, waktu suara macam orang baca mantra dekat telinga tu apa semua. You see, dia buat macam kita sendiri yang dengar benda tu, faham tak? So dia kacau otak kita semua. Penataan bunyi tu, dia bukan saja efek kepada karakter, dia efek kepada kita semua. Sebab tu bagusnya sound setting dalam ni. Dia efek penonton. Itu yang bagus dia tu. Bila hang letak something, hang kenalah bagi penonton rasa. You see, filem bukan saja untuk ditonton, malah ianya untuk didengar sama apa yang ada dalam tu. Kalau tidak, orang tak penting kan lah sound design ni. Kalau tidak, tak adalah award untuk sound dalam Oscar. Pentingnya benda tu, sebab dia bagi impact yang besar kepada filem. Macam dalam filem ni, kalau hampa tak percaya, aku tonton kali kedua lah dekat Astro First. Cuba pakai headphone. Lepas tu hampa bagi tahu kat aku kata sound design dia tak elok. Pakai dulu headphone. So dalam benda-benda yang bagus tadi, aku bagi rating 7.8 per 10. Ada reason dia. Aku rasa mungkin ada kekangan dari segi timeline. Mungkin dia tak boleh buat benda lebih 2 jam ke macam mana ke. Sebab aku duk fikir kalau dia buat 2 jam pun agak melerek mat sebenarnya. But bila dia tak buat 2 jam pun, relationship between Laila dan Zahir ni ada lopong sikit, yang buatkan kita rasa derita yang dilalui oleh Beto dan Laila ni lah. Dan kita rasa derita yang dilalui oleh Beto lepas dia kehilangan lah. Cuma dari segi bar tu, faham tak? Dia macam 90%. Dia tak 100% sampai kat kita, sebab ada lopong dekat situ. Tak cukup, not enough to build the emotion, to build the feeling, untuk bagi rasa tu lah dekat penonton, faham tak? So dia agak kurang. Satu. Kedua
Dari segi editing dia, aku tak tahu apa masalah editor dia, atau mungkin terlepas pandang, aku tak tahu siapa yang edit, aku lupa tengok. But ada scene yang waktu Cody Rashid pegang handphone tu, ya Allah, dia letak orang call tu, memang betul-betul punya green screen mak. Aduh hai. Dia main tampai, lepas tu Natang tu goyang-goyang. Aku rasa 2 kali kot benda tu terjadi. Kau sekali aku lupa. Tengok tu lah. And then ada shot waktu scene foreshadow tu, dia punya cut banyak gila tau. Macam tak tahu hala. Nak tunjuk mana. Rugi lah. Walaupun aku nampak the whole gambaran foreshadow tu, the important of the scene, tapi aku geram sikit dengan editing dia. So ada 2 benda tu saja dalam filem ni yang aku rasa kalau ditambah baik kan, ia boleh beri lebih impact kepada penonton. Dan filem ni, yalah, mungkin aku akan naikkan rating aku lepas tu lah. Tapi itulah, ada 2 benda yang aku rasa agak kurang berpuas hati. But overall, still enjoyable. Still ada banyak benda aku boleh discuss. Still ada banyak kebaikan dalam filem ni instead of the bad one. So kepada yang tak tonton lagi, boleh tonton filem Honeymoon berada di Astroverse sekarang. Kepada yang dah tonton, apa pandangan apa setuju ke tak kalau filem ni antara filem yang terbaik tahun ni? Dan aku rasa filem ni salah satu super tele terbaik dan seram pada tahun ni. Ya, kita ada banyak filem seram tahun ni aku rasa, and the latest one Talbis Iblis. But to compare Talbis Iblis dengan this one, aku rasa Tipu Daya Iblis ada dekat Honeymoon more than Talbis Iblis. This is just my honest opinion. Aku rasa seram banyak dekat Honeymoon berbanding aku tengok Talbis Iblis. So aku bagi rating tinggi 7/10 sebab aku rasa ada benda yang baik juga, walaupun aku kurang berpuas hati banyak. Aku rasa macam they deserve plus point dekat sini, they deserve plus point dekat sini. Itu aku. So untuk Honeymoon ni pun aku bagi extra point sebab mereka berjaya mengumpulkan orang on screen, off screen. Kiranya mereka berjaya buatkan something yang bukan macam apa. Hang faham tak? Setengah orang dapat dana daripada Finas, mereka buat filem halai-balai, lepas tu mereka buat tak tahu. Setengah producer dia dah lah board of director dekat satu company ni, kemudian dia nak gak dana daripada company tu, lepas tu dia pergi buat pula filem yang macam apa yang tak elok pun, lepas tu dia aku malah ni. Dark story tentang industri ni memang banyak, dan aku rasa sangat kecewa dan aku rasa sangat geram lah. Sebab tu ada benda yang aku nak try buat dari segi sudut aku sendiri untuk bantu industri. Dan sebelum ni pun aku try buat juga untuk merancangkan industri, yang mana aku boleh spend guna duit aku spend, yang mana aku tak dapat aku support by review, by ajak orang tonton, by edit. You see the poster aku edit sedang ditayangkan tu aku edit sendiri, aku ambil gambar yang lepas supply. You see, semua tu untuk membantu, untuk war-warkan cerita, untuk mempromotekan cerita tu, just in case aku tak boleh nak support dari segi financially. Sebab kita ni bukanlah YouTuber yang kaya. Subscriber pun tak sampai 10 lagi. Jadi jangan lupa subscribe, bantu aku. Hampa subscribe lah, hampa tonton je video aku more. Lepas tu duit tu nanti kita rolling untuk bantu industri ni balik. Okay, so thank you for watching. Kita jumpa lagi next video. Bye bye. Kalau Laila pergi dulu, He akan tarik tangan Laila, minta tunggu He.